Assalamualaikum dan hai semua. Saya Esko CSR daripada Kelab Pemadam ingin menceritakan tentang SDG 15 iaitu Life on Land atau dikenali sebagai hidupan di atas daratan. SDG 15 menekankan hidupan di daratan. Ia juga bermatlamat untuk mewujudkan pengurusan hutan yang lestari, memerangi pencerobohan, menghentikan dan mengurangkan degradasi tanah serta mengurangkan kepupusan biodiversiti. Tanpa hutan, kawasan tanah yang subur dan kepelbagaian flora dan fauna adalah mustahil untuk manusia meneruskan kelangsungan di muka bumi ini. Ini kerana setiap komponen kehidupan dan bukan kehidupan di planet ini adalah saling berinteraksi antara satu sama lain sebagai sumber asas semula jadi. Sebagai contoh, hutan dan kawasan pertanian menjadi elemen penting dalam kehidupan luar bandar. Malah bagi kita yang tinggal di kawasan bandar juga amat bergantung kepada kawasan hutan sebagai sumber makanan, oksigen, air bersih dan pertahanan dari pemanasan global. Hutan juga meliputi seluas sekira-kira 31% dari kawasan daratan dengan jumlah 1.6 bilion manusia bergantung kehidupan kepadanya. Dari jumlah itu, 70% adalah dari kawasan orang asli. Kawasan hutan adalah tempat tinggal lebih 80% spesies haiwan, tumbuh-tumbuhan dan juga serangga. Kawasan hutan hujan tropika juga mengeluarkan kira-kira 40% dari oksigen di muka bumi ini. Okey, baiklah. Sekarang ni banyak juga masalah berkaitan dengan SDG 15 ni kan. Jadi boleh kamu ceritakan sedikit masalah yang sering kita hadapi berkenaan dengan life on land ini? Baiklah, apa yang akan terjadi apabila kita mengabaikan konsep SDG 15 iaitu hidupan di daratan ini? Yang pertama, kita akan menghadapi masalah aktiviti pembangunan dilakukan di kawasan bukit dan cerun. Yang kedua, hidupan hutan seperti fauna iaitu hidupan liar juga akan terjejas. Yang ketiga, pembalakan haram secara terbuka dilakukan di kawasan hutan tanpa rasa serba salah dalam diri mereka. Jadi, kita akan melihat apakah yang berlaku dalam setiap masalah ini. Tanah tinggi merupakan kawasan yang amat rapuh dan juga kawasan persekitaran yang sensitif. Sebarang pembangunan boleh menjejaskan dan mengubah sensitiviti di kawasan persekitaran bukit dan cerun. Pembangunan yang tidak terancang akan memburukkan pemandangan alam semula jadi dengan berlakunya pencemaran. Kepupusan haiwan liar bukan sahaja kerana kerja pemburu haram, tetapi ia juga penyumbang terbesar kepupusan, kematian dan juga kecederaan. Haiwan liar masuk kawasan perumahan adalah disebabkan penebangan hutan dan pembalakan berskala besar tanpa kawalan. Haiwan liar akhirnya hilang habitat dan jadi mangsa kekejaman kerana dianggap mengancam penduduk setempat. Pembalakan haram juga menjejaskan fungsi hutan sebagai kawasan tadahan hujan dan boleh mengakibatkan tanah runtuh serta banjir kilat di kawasan terjejas serta sekitar. Akhirnya, ia akan kembali menjadi mudarat kepada masyarakat setempat. Sebagai contoh, masyarakat orang asli mengalami masalah mendapatkan air bersih dan juga sumber ekonomi hutan untuk sara hidup. Jadi Syai, apakah yang boleh kita lakukan untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan hidupan di darat ni? Dapat beberapa langkah yang boleh dilakukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam SDG ini. Yang pertama ialah penguatkuasaan undang-undang. Yang kedua, memberi kesedaran kepada orang awam. Yang ketiga, meningkatkan perwataan kawasan hutan simpan. Jadi, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan oleh ketiga-tiga langkah ini. Pihak kerajaan dan bukan kerajaan harus bekerjasama dalam usaha membanteras kegiatan pembalakan haram ini agar ia lebih berkesan. Mesyuarat Majlis Tanah Negara MTN ke-79 bersetuju dengan tindakan penguatkuasaan dan penyelesaian terhadap penyerokaan haram hutan simpan kekal di Malaysia. Hal ini tidaklah bermakna kita tidak langsung boleh meneroka hutan, namun ia perlulah dilakukan secara berhemah dan sekadar untuk memenuhi keperluan hidup.
Sebagai contoh, untuk tujuan pembinaan rumah sebagai tempat berlindung, bercucuk tanam bagi memperoleh bekalan makanan, pihak berkuasa negeri perlu mewartakan lebih banyak kawasan hutan simpan di negeri masing-masing untuk memelihara khazanah negara ini untuk tujuan generasi akan datang.